Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada balak yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepadamu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Kita masih berada di dalam senario ataupun situasi dilungkingi oleh PKP dan pastinya senario yang lebih besar melingkari kehidupan kita bagi dunia seluruhnya adalah merupakan realiti bila mana kita berdepan dengan cabaran wabak coronavirus. Hari ini 15 April hakikatnya sudah mula memasuki ke fasa berikutnya dalam PKP ini dan cabaran yang telah pun kita bincangkan saban minggu hingga ke hari ini melihat kepada realiti baru. Ada istilah yang disebut sebagai new normal ataupun normal kebiasaan yang baru yang bakal kita hadapi dan hakikatnya ia akan memberikan suatu perubahan yang bukan hanya menjalar tetapi juga mendasar, perubahan yang begitu fundamental dan perlu mengubah kita sendiri untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan cabaran semasa itu. Maka kita harus membiasakan diri, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk berdepan dengan realiti baru itu. Dan hari ini kita memberikan fokus sekali lagi kepada tema yang terkait tentang ekonomi kerana kita memahami bahawa apa yang sedang berlangsung di persekitaran kita ini akan memberikan kesan jangka panjang dari sudut ekonominya, bukan hanya semata-mata dari sudut kesihatan. Kita mengetahui bahawa di dalam konteks negara kita sahaja hampir 1 juta entiti perniagaan ataupun syarikat yang didaftarkan dan hampir 97% merupakan dalam konteks bersaiz SME. Hari ini kita memberikan fokus secara lebih khusus kepada perniagaan-perniagaan yang sifatnya mikro dan sementelahan yang hadir bersama di studio pada waktu ini adalah merupakan pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif Tekun Nasional iaitu Dato' Adam Abdul Ghani. Dato', terima kasih kerana bersama kami. Tak ada masalah nak datang tadi, ada roadblock semua. Tak ada masalah. Saya kerana menjalankan tugas. Cuma Datuk, mungkin dalam kesempatan ini saya yakin kalau minggu lalu bila mana kita membukakan ruang untuk kita berdialog tentang bantuan kepada SME, ramai sekali yang berminat ingin bertanya dan saya yakin pada malam ini juga jika anda menonton bahkan kalau anda menonton di Facebook, pautannya adalah di berita RTM ataupun di TV1, kedua-duanya boleh. Kami siarkan rancangan secara langsung, boleh berkomentar di situ. InsyaAllah kita akan cuba tangani nanti dalam kesempatan masa yang ada. Namun saya berbalik kepada tetamu saya, pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif Tekun Nasional. Datuk, mungkin kita mulakan dahulu kerana ramai di luar sana yang ada sebilangannya sudah mengenali Tekun, tetapi ada juga yang mungkin melihat realiti kerana apabila ada saja pakej rangsangan ekonomi diumumkan, maka
ada sebarisan agensi yang akan menjadi penyalur disbursement agency ini. Dalam konteks tekun ini, bagaimana harus kita fahami letak duduknya di dalam barisan agensi yang ada itu, Datuk? Kita mula di situ dulu. Okey, terima kasih. Saya nak bertanya apa khabar dulu kepada usahawan di luar sana. Mudah-mudahan semua sihat. Boleh bersedia untuk apa khabar usahawan mikro, terutama mikro di luar sana, penjaja kecil, peniaga kecil. Semoga berada dalam keadaan sihat, tenang dan tabah menghadapi COVID-19 ini. Berbalik kepada tekun tadi. Tekun ini ditubuhkan pada tahun 1998. Merupakan agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi ataupun MIDEC. Jadi tekun ini adalah singkatan daripada Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga. Biasa orang sebut tekun je, dia terbayang duit dalam kepala, betul. Tapi sebenarnya Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga. Itu tekun. Dengan harapan nama tu nama yang bermotivasi, murni, dengan harapan siapa yang meminjam tekun, dia tekun bekerja. Tekun berniaga. Dan lebih penting, tekun bayar balik. Ya, bercakap soal bayar balik, nanti kita akan pergi ke situ, Datuk. Jadi lepas dia bayar balik, duit tu akan kita plow back balik, kita bagi kepada usahawan kita, adik kita mungkin, anak kita. Jadi kita mengharapkan usahawan yang dapat pinjaman tekun ni bayar balik. Sebab itu kalau untuk makluman, tekun ni mendapat dana sejak kita beroperasi, kita dapat dana lebih kurang 3.2 bilion dalam bentuk grant dan juga pinjaman, kebanyakan pinjaman. Tapi kita dapat bagi pinjaman kepada usahawan 5.8 bilion. Bermakna hampir double. Kenapa? Sebab usahawan terdahulu membayar balik. Dia sebagai macam revolving fund. Dan dapat dimanfaatkan kepada lebih 448,000 orang usahawan. Itu jumlahnya, agak besar di situ. Tapi kita mendengar usahawan ni, hari ini kita memberikan fokus kepada usahawan mikro. Dari kacamata dan perimeter operasi tekun, bila kita melihat definisinya usahawan mikro itu, apa bezanya dengan sekadar usahawan berbanding usahawan mikro ni? Bagaimana boleh dilihat? Usahawan mikro ni, kalau ikut definisi daripada Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan, penjagaan mikro adalah mereka yang mempunyai pekerja kurang daripada 5 orang. Dan juga jualan tahunan dia kurang daripada RM300,000. Biasa mikro ni macam sole prop ataupun milik tunggal. Dan juga mikro ni kalau milik tunggal, dialah owner, dialah pekerja. Berniaga pendapatan harian. Keuntungan harian itulah untuk dia gunakan untuk modal keesokan hari, dan sebahagiannya digunakan untuk menampung keperluan harian. Dan kalau lebih, baru ada simpanan. Jadi dalam masa PKP COVID ini, dia orang akan menggunakan simpanan yang ada untuk dia menampung keperluan harian. Jadi mungkin dia orang akan berfikir bagaimana nanti lepas PKP ni nak memulakan balik perniagaan. Jadi kat sini perlunya peranan tekun untuk membantu usahawan mikro ni. Ya, Datuk menyebutkan tadi bahawa secara kumulatif mereka yang sudah menerima manfaat daripada skim tekun ini berjumlah hampir 500,000, 400,000 lebih. Dan dari segi saiz skalanya, tekun ini memfokus kepada mereka yang kapasitinya sekitar 5 pekerja ke bawah. Berarti ada sejumlah itu kalangan mereka yang saiz mikro, itu jumlah yang besar. Dan saya yakin realiti PKP ini memberikan tekanan yang besar kepada mereka, Datuk. Ya, sebab kalau dia ada pekerja 5 orang pun, dalam masa PKP dia kena bagi gaji. Jadi pendapatan dia tak ada. Sebab mikro ni dia pendapatan harian. Bila PKP dia punya sumber putus. Jadi untuk dia pun sendiri tak lepas, apatah lagi nak bayar gaji pekerja. Sebab tu kerajaan ada bagi grant untuk yang 3,000 yang berdaftar dengan LHDN,
Dan juga ada subsidi untuk pekerja. Kalau mikro mungkin dapat 1,200 lah. Ya. Itu bentuknya. Apabila Datuk sudah menyentuhkan tadi soal pakej rangsangan ekonomi khusus prihatin kepada PKS ini, bagaimana penyalurannya itu yang telah diumumkan untuk khusus kepada mikro? Okey, seperti mana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ni dalam pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat. Tekun telah diperuntukkan sebanyak 200 juta untuk tujuan menyediakan skim pembiayaan pemulihan perniagaan mikro. Jadi Tekun telah mula menawarkan pinjaman ini, iaitu pinjaman yang saiznya sehingga RM10,000 dan tanpa faedah. Dan dia punya tempoh bayaran balik adalah dalam 3 tahun dan kita bagi lagi penangguhan 6 bulan. Jadi dia dapat 3 tahun 6 bulan lah secara keseluruhannya. Jadi bila bercakap soal mereka yang menerima manfaat daripada pakej rangsangan ekonomi prihatin ini, siapa yang layak ini? Apakah mereka yang sudah sedia berada di dalam senarai peserta Tekun? Apa yang boleh ditawarkan? Okey, dalam senarai peminjam Tekun kita ada lebih 400,000. Tapi pakej ini adalah terbuka kepada semua. Usahawan Tekun pun boleh mohon dan usahawan di luar Tekun pun boleh mohon. Jadi dia punya syarat dia warga negara Bumi Putra dan juga India pun boleh mohon sebab untuk kaum Cina dia boleh mohon di BSN. Umur 18 hingga 60 tahun. Kemudian dia bebas dari tindakan kebankrapan. Skim ini adalah bertujuan untuk menyediakan mereka yang terjejas dengan COVID-19 dan mereka yang menjalankan penjagaan penuh masa dan paruh masa pun layak untuk memohon pembiayaan ini. Jadi skim ini terbuka kepada semua jenis penjagaan dan kita jangkakan daripada 200 juta tu akan dimanfaatkan oleh 33,000 usahawan. Kita ambil purata dalam 6,000 seorang. Ada yang dapat 10,000, ada yang kecil mungkin dapat 3,000, ada 5,000. Kita ambil purata 6,000 dapat manfaat kepada 33,000 usahawan. Jadi apa yang mereka boleh dapat adalah dalam bentuk pinjaman 0%, 3 tahun campur 6 bulan kerana moratorium. Berarti mereka yang dapat ekstra 6 bulan tu kalau mereka dapat awal lah. Kerana moratorium itu akan semakin memendek. Dalam realiti ni boleh kita lihat dari segi skop Datuk, kerana apabila Datuk mengatakan bahawa yang bakal mendapat ni merupakan mereka yang usahawan mikro, apakah kita melihat kepada syarikatnya ataupun individunya, bagaimana mereka ini boleh layak, termasuk mereka yang belum berada di dalam database Tekun dan berminat untuk mendapatkan pinjaman 10,000 ini? Sebenarnya kalau kita mengambil kira yang mikro dan juga yang informal. Perlu kita definisikan tu Datuk. Informal itu apa maksudnya? Siapa yang informal ini? Informal ni adalah usahawan yang kecil-kecilan tapi dia tak mendaftar di mana-mana SSM ke PBT ke dan sebagainya. Jadi informal ni tapi dia berniaga. Contoh dia berniaga pasar malam. Tetapi dia ada dokumen yang kita boleh sahkan. Sebagai contoh dia punya tawaran daripada penganjur pasar malam. Ataupun dia ada kupon ataupun tiket pasar malam ataupun pasar tamu. Itu pun sudah cukup untuk kita bagi pembiayaan dalam untuk sektor yang informal ataupun yang gig punya ekonomi ataupun rider pun kita bagi. Jadi terlalu ramai sebenarnya. Namun terbatas dengan 200 juta yang diperuntukkan. Kerana itu Datuk menyebutkan tadi bahawa menyasarkan kepada sekitar 33,000 penerima manfaat. Sampai ke hari ini berapa ramai yang sudah terima manfaat? Dalam masa seminggu ni kita telah menerima permohonan hampir 7,000. Kita dalam proses untuk bagi kelulusan
hingga sekarang baru dalam tak sampai 1,000 lagi lah. Okey. Dalam proses lagi. Jadi ini masih lagi dalam bentuk first come first serve saya kira. Sehinggalah luput 200 juta yang disediakan itu. Ada tempoh selama mana selagi belum habis luput keseluruhan jumlah? Tiada. Selagi jumlah itu ada, kita boleh bagi pembiayaan. Okey. Jadi dalam maklumat semasa ini kepada mereka yang menonton, sudah ada pun yang tertanya-tanyakan berapa jumlah. Mereka terlepas pandang Datuk menyebutkan tadi bahawa pinjamannya 0% pada kadar maksimal 10,000 untuk dibayar balik selama 3 tahun dan memanfaatkan moratorium yang 6 bulan ini. Kalau berbaki 3 bulan maka 3 bulan lah. Jadi harus disegerakan. Dan sehingga kini sudah pun ada sekitar 6,000 saya kira, hampir 7,000 yang mungkin memohon. Jadi mana berbaki sekitar mungkin 25,000 lebih saja lagi yang harus dimanfaatkan untuk mengambil manfaat daripada 200 juta yang disediakan oleh kerajaan. Bersama Tekun ini kita akan teruskan kesetiaan anda untuk mendapat lebih banyak maklumat berkait tentang apa yang ditawarkan oleh Tekun. Jadi teruskan bersama kami. Kita berehat terlebih dahulu. Ibu bapa tentu bertanya, bagaimana pula dengan murid-murid yang bakal menduduki peperiksaan UPSR dan PT3 tahun ini? KPM ingin memaklumkan bahawa ujian penilaian sekolah rendah UPSR dan pentaksiran tingkatan 3 PT3 bagi tahun 2020 dibatalkan. Ya, anda sedang menyaksikan Bicara Naratif. Hari ini kita memberikan fokus kepada usahawan mikro dalam konteks kehadiran pada malam ini Datuk Adam Abdul Ghani, Pengarah Urusan dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Tekun Nasional. Tapi tadi kita melihat bagaimana pengumuman yang dilakukan yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan, memberikan gambaran bagaimana perubahan sedang berlaku termasuk kepada sektor pendidikan, sehingga kan kita memerlukan suatu kaedah baru untuk mengukur bagaimana lanjutan pendidikan daripada peringkat sekolah rendah kepada sekolah menengah apabila tidak adanya UPSR. Jadi saya yakin ibu bapa Datuk pada malam ini dan besok ramai yang mula berdebat panjang tentang bagaimana nasib anak-anak yang bakal menduduki UPSR. Mereka mungkin tidak bimbang kerana UPSR sudah tidak ada, tapi sudah ramai yang mula mempolemikkan tentang bagaimana realiti anak mereka untuk menyambungkan pendidikan, kerana ramai yang begitu merasakan perlu memasukkan mereka ke peringkat sekolah SBP misalnya. Baik, kita tinggalkan itu, nanti akan ada bual bicaranya. Hari ini bersama Ketua Pegawai Eksekutif dan juga Pengarah Urusan Tekun Nasional bercakap tentang usahawan mikro. Digambarkan 200 juta disediakan untuk memanfaatkan sekitar 33,000 sasarannya usahawan mikro, yang mana anda boleh mendapat manfaat pinjaman 0% sehingga berjumlah RM10,000 harus dibayar balik 3 tahun dan boleh mendapatkan manfaat daripada moratorium yang sedang berlangsung. Bersama CEO Tekun hari ini sudah ramai, seperti Datuk saya dah jangkakan bila bercakap bab pinjaman 0% ni, ramai yang berminat. Di Facebook bertalu-talu soalan yang bertanyakan. Ridwan Zainul Abidin juga bertanyakan, Mawar Merah juga bertanyakan. Jadi berapa lama proses yang ramai tanya ni? Ridwan misalnya dia kata sudah 5 hari buat submission. Jadi ramai yang nak cepat ni Datuk dalam kalangan usahawan mikro ni. Okey, mungkin saya ceritakan dari segi proses permohonan dulu. Dalam tempoh PKP ni kita permudahkan sebab pergerakan tu terhad. Jadi pemohon boleh memohon melalui Google Form dan juga boleh memohon melalui email Tekun. Tapi yang itu kurang efektif lah. Kita dalam proses untuk menukar permohonan cara online yang boleh dilayari dalam portal Tekun. Mungkin malam ni mulai 12:01 malam. Kalau tak ada masalah. Besok portalnya boleh dimanfaatkan. Jadi bila portal tu dah ada, usahawan boleh key in direct terus ke kita punya sistem dan kita boleh proses untuk kelulusan. Dan kita jangkakan bagi usahawan Tekun yang sedia ada, sebab dia punya rekod dah dekat kita, kita boleh bagi kelulusan dalam masa 5 hari bekerja. Bagi usahawan yang first time baru nak mohon dengan Tekun,
kita punya KPI kita 7 hari bekerja. Okey. Jadi ada juga yang bertanya ni tadi, saya lihat mereka yang bertanya apakah indikasi bahawa submission mereka itu telah diterima? Apakah akan mendapat SMS atau bagaimana? Mungkin melalui email mendapat balasan di email. Kalau kita proses, bila dia lulus saja, kita akan blast SMS memberitahu dia dah lulus. Tetapi kalau dia sebelum ni pakai Google dan email, kita masih dalam proses sebab dia melibatkan manual. Okey. Dan kita semak ada di antara permohonan yang membuat 2-3 kali permohonan. Kat Google pun dia mohon, kat email pun mohon. Jadi dia risau tak dapat dah tu. Ini usahawan mikro tengah risau ni. Dan bila kita bagi kelulusan nanti, kita bagi dia pilihan option. Yang pertama, 20% daripada pembiayaan tu kita disburse ataupun kita keluarkan pada masa PKP dan 80% lagi selepas PKP. Itu option pertama. Option yang kedua, dia boleh pilih 100% lepas PKP. Sebab masa PKP setengah penjagaan tak boleh buat penjaga. Jadi dia tunggu lepas PKP boleh menjaga. Datuk, dalam keadaan PKP ni kita belum pasti jangka masanya. Kalau option ianya diberikan selepas PKP, apakah mungkin boleh diberikan rayuan kerana kedengarannya 20% berarti 2,000 daripada 10,000 tu saya tak pasti dalam konteks usahawan mikro. Serasakan seperti kecil. Tidakkah boleh mereka merayu agar diberikan jumlah yang lebih besar? Apakah ada ruang untuk rayuan begitu? Rayuan yang mana? Yang dia banyak ni. Satunya soal nak menyegerakan. Satu lagi nak menunggu PKP ni kita belum tentu, mungkin sampai lepas raya, mungkin lepas raya lagi. Okey, katalah dia ambil option yang 100% lepas PKP. PKP. Tapi PKP ni dilanjutkan. Tapi dia memerlukan. Dia boleh buat rayuan pada kita menukar kepada option yang pertama tadi. Jadi kita akan proses balik untuk bagi 20% semasa PKP. Daripada jumlah 6,000 yang sudah pun memohon, Datuk, adakah ada di kalangan mereka yang sudah pun menerima daripada manfaat 200 juta ini? Daripada 6,000 tu, 300 lebih sebenarnya kita dah bagi kepada kita punya cawangan. Jadi cawangan akan download dia punya agreement ataupun dokumen dan dia kena panggil kita punya usahawan untuk sign agreement. Masih perlu hadir ya? Hadir. Lepas dia sign agreement, kita punya staff akan upload balik dan pembiayaan boleh berlaku lepas tu. Immediate. Saya membayangkan, Datuk, yang mereka yang perlu hadir ke pejabat tekun mungkin di sana sini terhalang disebabkan oleh roadblock yang ada. Jadi kerana mereka nak melintas wilayah pun agak terbatas sekarang ini. Ada yang telah memilih option yang pertama, mana ambil 20% masa PKP dan 80% lepas PKP. Tapi dia tak boleh nak bergerak. Dia tak datang. Tapi walaupun dia kena datang ke ofis, kita kena ikut SOP semasa PKP lah. Jadi penjarakan dan kita akan panggil dia mungkin berperingkat. Peringkat mungkin setengah jam kita panggil seorang, datang seorang lagi. Itu kita akan buat lah. Jadi ada kemungkinan masih perlu diluruskan beberapa proses. Tekun tak boleh keluarkan surat izin untuk lepas wilayah. Itu perlu berunding dengan KDN barangkali, Datuk. Bagaimana nak memungkinkan mereka melewati wilayah supaya boleh sign agreement untuk dapat 2,000 tu. Apa rasionalnya 2,000 tu diberikan dalam tempoh PKP ni sementara usahawan mikro ini tidak berniaga sepanjang PKP? Usahawan mikro ni macam saya sebutkan tadi dia punya pendapatan dia harian. Jadi bila dah terputus dia punya pendapatan, mungkin simpanan dia pun dah berkurangan. Jadi 2,000 tu kita bagi dia kemungkinan dia tak guna untuk penjagaan, tetapi guna untuk menampung keperluan hariannya. Jadi dibenarkan untuk mendapat awal 2,000 dan tempoh PKP. Datuk, saya membayangkan bahawa mereka perlu pergi ke pejabat tekun cawangan. Di manakah cawangan tekun yang perlu mereka hadir? Saya membayangkan negeri Sarawak misalnya, bahkan juga mungkin Sabah. Apa yang boleh kita bantu mereka yang berada di kawasan-kawasan yang sebegini? Tekun ni kita ada lebih kurang 100 sampai 170 cawangan di seluruh negara. Kalau di Sarawak tu kita ada 16 cawangan dan kita bercadang untuk menambah lagi
6 cawangan, iaitu di Daro, Kenawit, Lundu, Serian, Sibuti dan Sibuyau. Dan kemungkinan kita akan tambah lagi cawangan-cawangan di kawasan-kawasan yang terpencil di Sarawak. Jadi usahawan ataupun peminjam yang telah diluluskan pinjaman, dia boleh pergi ke cawangan yang terdekat di mana dia memohon. Jadi dengan penambahan cawangan ini sepatutnya boleh membantu. Ya. Ramai yang berminat ni Datuk. Saya melihat di Facebook ini ada yang bertanyakan, Muhammad Khairuddin juga bertanyakan, apakah akan dimaklumkan sekiranya permohonan gagal? Saya nak tahu juga apakah mungkin gagal dalam konteks semasa ini tujuannya adalah untuk meringankan beban usahawan mikro. Dia gagal kerana kemungkinan macam dia bankrupt. Dia tak layak. Ada usahawan yang dia perkongsian tetapi salah seorang partner dia tu bukan warga negara. Itu pun kita tolak. Kalau gagal, apakah mereka akan dinotifikasikan? Kita akan maklumkan. Akan dimaklumkan. Jadi itu maklumat kepada Encik Muhammad Khairuddin. Ya. Ada juga yang memuji. Dia kata, wah, pegawai Tekun ni sangat membantu dan memberi kerjasama. Ini Faisal Hamid. Dia memberikan pujian kepada pegawai Tekun. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Ada ramai yang suka ni. Cuma dalam realiti yang ada ni, Datuk, apa yang hasil daripada 6,000, mungkin 7,000 menjelang hari ini yang memohon, apakah komen yang mereka berikan terhadap bentuk bantuan sebegini sepanjang pengalaman dalam tempoh seminggu ni? Mereka memang memerlukan, walaupun kita tengok 10,000 tu macam tak banyak sebagai usahawan, tapi dia sangat memerlukan bantuan pinjaman ini. Mungkin dia, macam saya sebut tadi, dia punya pendapatan harian dia dah terputus. Jadi dia kena cari sumber lain. Mungkin dia tak ada sumber lain. Dia nampak tekun je dia. Mungkin kita perlu perdalamkan sedikit, Datuk, apabila membincangkan mereka yang sudah berada di dalam database Tekun dan mereka yang belum berada di dalam database Tekun. Mereka yang belum menjadi khalayak Tekun ini, ke mana mereka harus pergi? Apakah mengunjungi portal esok dijangkakan memadai untuk mendapatkan perhatian dan ihsan dari Tekun? Dalam tempoh PKP ini dia kena pergi ke portal lah. InsyaAllah 12 malam ni portal kita akan live. Sebab kita tak boleh bergerak. Kalau selepas PKP dia boleh pergi ke kita punya cawangan yang terdekat. Tapi dalam tempoh ni dia terpaksa tunggu dan pergi ke portal kita. Datuk, dalam pengalaman minggu lalu misalnya, apabila kita mewar-warkan tentang beberapa skim bantuan kepada usahawan ini, ada yang memberikan komentar mengatakan setengah permohonan itu memerlukan mereka untuk download, muat turun borang, cetak, isi, kemudian scan semula dan hantar email semula. Mereka mengatakan bahawa ini antara cabarannya, cumbersome-nya, kerana pertamanya printing. Mencetak kemudahan di rumah mungkin tidak ada, dan kedai untuk mencetak juga tidak ada. Apakah ini sudah dipertimbangkan kemungkinan cabaran sebegini kepada pihak Tekun? Memang kita menjangkakan perkara ini akan berlaku. Tapi dalam tempoh PKP ini kita nampak cara yang untuk kita memudahkan adalah melalui, sebelum ni adalah melalui Google dan juga email, dan juga yang akan kita buka malam ni adalah dengan online application. Sebab ada kekangan dari segi PKP. Jadi sudah pun dipertimbangkan. Okey, ini menarik. Azrul Syafwan bertanyakan bahawa beliau membuka kedai runcit dan beroperasi sepanjang tempoh PKP. Beliau tanya demikian itu tidak bolehkah diterima 100% bantuan daripada permohonan itu. Datuk akan tangani selepas kita berehat seketika. Datuk dah tersenyum tu. Azrul Syafwan, jangan ke mana-mana. Kita berjeda seketika, kembali selepas ini menjawab khusus persoalan daripada saudara Azrul. Calon-calon peperiksaan SPM, SVM, STPM dan STAM pastinya tertanya-tanya sama ada terdapat perubahan kepada tarikh peperiksaan mereka.
KPM ingin memaklumkan bahawa tarikh peperiksaan SPM dan SVM akan ditunda kepada suku pertama tahun 2021. Untuk calon STPM, tarikh peperiksaan semester kedua diubah kepada bulan Ogos 2020, manakala peperiksaan semester ketiga akan diadakan dalam suku pertama 2021. Peperiksaan STAM juga akan diadakan pada suku pertama tahun 2021. Okay, bicara naratif secara langsung bersama Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tekun Nasional. Saya lihat Datuk popular tekun malam ini, Datuk. Ramai yang ada 400,000 mereka yang menjadi ahli tekun sehingga kini. Saya yakin ramai yang bertanya ini juga mungkin bakal menjadi ahli baru. Mereka ingin mengenali lebih lanjut. Saya gantung tadi satu soalan, Datuk. Azrul Syafwan yang menyatakan bahawa dia buka kedai runcit dan beroperasi dalam tempoh PKP. Apakah boleh dia mendapat 100% daripada pinjaman 10,000 yang ditawarkan itu? Kita punya option tu ada dua ya. Okey. Yang pertama, package-nya dua je. Dua je. Nak ubah-ubah kena tanya menteri pula. Dalam kes ni dia kena ambil yang option pertama dia lah. 2,000 dulu. Dapat 2,000 dulu. Dan 8,000 selepas PKP ya. Okey, saya rasa elok juga kita memberikan laluan, Datuk, pada beberapa soalan yang nampaknya begitu dekat dengan penonton kita. Misalnya Muhammad Fikri pula bertanya, antara syaratnya adalah memerlukan pembukaan akaun bank dan beliau tidak ada akaun bank. Apakah ada cara lain? Untuk sebagai usahawan ni dia patut ada akaun bank. Kalau dah tak ada, tak boleh simpan duit bawah bantal, Datuk. Betul. Buat nak jadi usahawan. Akaun peribadi boleh? Kalau ada akaun peribadi, bagi akaun peribadi lah. Okey. Termasuk juga soalan tadi, ada satu soalan yang berkait tentang SSM yang telah terbatal kerana telah lupus tempohnya. Maka apakah mereka ada option lain kalau syarikatnya SSM sijilnya telah pun lupus? Sebab dalam masa sekarang dia tak boleh nak renew. Betul. Jadi untuk kes apa dia? SSM apabila bukan nama siapa? Oh, namanya nanti saya semak semula. Dah ada banyak ni, dia dah turun ke bawah jauh dah ni, Datuk. Mana nanti saya jumpa semula, saya sebut semula. Sebab dia pernah ada SSM. Okey. Mana dia adalah penjaga. Ya. Kita boleh pertimbangkan lah. Sebab dia memang menjaga, ada SSM. Ya. Kerana masa PKP ni dia punya SSM. Ya. Expired. Nampak sangat tekun nak tolong je ni. Memang nak tolong. Datuk beri gambaran tadi bahawa bantuan ini mungkin beberapa kelonggaran diberikan. Tetapi apa dokumen yang wajib diserahkan dalam tempoh ini untuk melayakkan mereka mendapat 10,000 ini? Okey, saya cerita yang apa yang kita longgarkan. Okey. Boleh? Okey, dalam tempoh COVID ni, kita longgarkan. Tempoh PKP atau tempoh COVID? PKP. Tempoh COVID mungkin panjang lagi. PKP. Banyak kita longgarkan. Okey. Yang pertama, akaun bank kan. Okey. Akaun bank tu patutnya 3 bulan. Tapi kita untuk PKP 1 bulan saja. Wah, 1 bulan memadai ya? Memadai. Yang kedua, PTPTN. Okey. Kalau tertunggak. Sebelum ni kita kalau dia tertunggak, kita tolak. Oh. Dia link terus dengan akaun PTPTN ya? Tak, kita boleh semak. Boleh semak. Kita ada cara dia. Okay. Tapi untuk tujuan ini, PTPTN tertunggak pun kita proses. Masih layak. Kemudian, kalau ikut jenis skim pembiayaan tekun ni, dia ada simpanan. Ya? Setiap kali kita pinjam tekun, ada simpanan. 5% daripada jumlah pinjaman yang kita keluarkan, 5% tu patut bila dia bayar pada kita, dia ada 3 komponen. Pokok, cas, yang dulu 4% lah. Okay. Dan simpanan 5% daripada nilai pokok. Untuk tujuan ini, simpanan pun kita tiadakan. Sebab dia perlukan duit. Okay. So kita bagi dia semua. Okay. Kemudian sektor informal yang tadi. Okay. Pun layak. Kalau dulu mungkin informal. Kalau sekadar buka pasar malam, tak ada akaun pun semua, maka okay. Sekarang sudah dibolehkan. Boleh.
Banyak yang kita longgarkan. Ya. Dan saya mendapat beberapa isyarat tadi, kalau akaun dia mengerjakan perniagaan tanpa mendaftarkan syarikat, akaun atas nama peribadi juga layak Boleh kita untuk dapat. Okey, itu begitu banyak sekali bantuan yang diberikan. Namun ada lagi persoalan di sini. Nak tanya di sini, Ganti Putra, saya tak pasti sama ada ia berkaitan atau tidak. Bertanya tentang sewa kedai dalam tempoh PKP ini. Pemilik minta sewa. Saya kira hanya boleh memohon untuk 2,000 itu sahajalah. Ya. Pemilik Minta sewa. Tempoh PKP dia tak boleh berniaga. Ya. Mungkin dia berniaga kecil. Dalam keadaan ni dia kena berunding dengan pemilik . Kalau dia nak minjam tekun, dia dapat yang 20% tu je. Ya. Betul. Walau macam mana pun Datuk, saya nak mewar-warkan juga talian hotline tekun ini, sebab saya yakin ramai yang bertanyakan pelbagai soalan di sini. Tak semuanya dapat kita tangani secara individu. Talian yang saya kongsikan ini penting untuk anda ambil selain daripada portal yang akan mula dapat dilungsuri menjelang tengah malam. 039059, Saudara Syahril akan mengemukakan nombor ini nanti. 8888 039059 8888. Itu talian hotline tekun. Ramai yang tanya ni nak telefon ke mana. Nanti kita akan tunjukkan sekali lagi sebelum kita usai di hujung siaran ini. Itu yang boleh anda manfaatkan selain daripada yang digambarkan oleh Datuk Adam tadi, bahawa menjelang tengah malam ini insya-Allah portal khas untuk skim bantuan di sepanjang PKP ini akan mula dibuka. Tetapi itulah Datuk, bila buka pukul 12 malam ni, pukul 12 malam tu dia akan jam. Dia jadi macam website MITI. Jadi anda harus bersabar juga nanti. Masih ada masa, masih ada peruntukannya, belum lagi habis. Jadi boleh mendapatkan maklumat. Ini kami kongsikan skim pembiayaan sektor mikro yang dikongsikan di sini. Saya kira talian hotline-nya, talian panasnya juga ada disediakan di situ, 0390588888. Okey, seketika nanti kita akan menangani lagi persoalan yang dibawakan oleh penonton di Facebook. Datuk, kita sambung balik perbincangan kita. Dalam konteks ini, ada setengah mereka yang memohon misalnya. Tadi ada ditanyakan tentang ejen insurans. Dia kata kalau saya ejen insurans dan juga terkesan dalam tempoh PKP ini, apakah dia boleh memanfaatkan skim yang disediakan oleh tekun ini juga? Biasa kalau ejen insurans dia ada premis. Okey. Dia ada pejabat. Biasa kalau ejen insurans ni dia bukan bisnes ejen insurans dia. Dalam pejabat dia ada bisnes lain juga. Yang itu kita boleh pertimbangkan. Boleh dipertimbangkan. Okey. Selain daripada package khusus untuk PKP yang 0% ini, saya yakin tekun juga masih ada skim-skim lain yang ditawarkan. Jadi apakah skim-skim yang lain itu juga bergerak serentak sementelahan menangani keperluan khusus PKP? Okey, sebenarnya dalam tempoh PKP dan COVID ni, kita ada 4 langkah sebenarnya. Okey. Yang pertama pembiayaan, yang kedua penangguhan, yang ketiga mengeluas simpanan, nanti saya akan cerita keluar simpanan, dan yang keempat dia rescheduling, dia jadual semula dia punya tempoh. Okey, yang sekarang ni yang berlaku 2, pembiayaan dan juga mengeluarkan simpanan dia. Seperti saya sebutkan tadi, setiap usahawan 5% tu ada simpanan. Duit dia tersimpan. Jadi sehingga sekarang kita telah meluluskan lebih 2,000 usahawan dengan nilai 4 juta ringgit dalam purata lebih kurang setiap orang 1,900. Itu membantu dia lah. Tapi pinjaman ini, contoh dia ada 3 pinjaman. Yang pertama dah habis bayar. Yang kedua pun dah habis bayar. Sekarang yang ketiga. Dia boleh keluarkan simpanan semasa pinjaman pertama dan kedua. Okey. Yang sekarang ni dia tak boleh keluarkan simpanan. I see. Jadi kita masih menerima lagi pengeluaran simpanan. Jadi untuk tuan saya, pengeluaran simpanan ni bila kita buka Google atau macam-macam dia mohon. Yang bukan usahawan tekun pun mohon. Tak menyimpan pun. Tak ada. Yang tak ada duit pun mohon juga. Mungkin dia orang ni memang susah lah kan. Dan mereka juga mungkin keliru kerana seperti yang saya gambarkan di awal tadi dan bahkan minggu lalu juga, apabila package yang ditawarkan sedemikian, ada yang grant 3,000,
Ada yang 10,000, ada yang BSN 25 ke 75,000. Banyak sangat. Penonton yang mendengar, mereka datang daripada latar yang pelbagai dan mereka belum dapat mengecam agensi mana berapa apa. Saya rasa 3,000 itu masih lagi layak untuk ramai. Tapi elok kesempatan ini Datuk mungkin jelaskan 3,000 geran itu mana? Tapi 3,000 geran tu dia kena mesti berdaftar dengan lembaga hasil. Lembaga hasil. Ya. Dan selain tu dia boleh dapat yang subsidi pekerja. Tapi dia kena berdaftar dengan lembaga hasil. Jadi itu yang menimbulkan kekeliruan ramai. Apabila pakejnya pelbagai dan agensinya juga banyak. Dan hari ini kita bersama Tekun Nasional khusus untuk menangani mereka yang dalam kategori usahawan mikro. Saya ulang semula, dalam konteks definisinya usahawan mikro mempunyai sekitar 5 orang pekerja ke bawah. Betul Datuk? Dan juga tak semestinya mereka yang berada di dalam ruang lingkup telah sedia terdaftar bersama Tekun. Usahawan baru juga, bahkan yang informal juga yang belum pernah memohon dengan Tekun juga diberikan kesempatan ini. Dan yang menariknya adalah bakinya masih ada lagi sekitar baru 6,000 sekitar yang memohon, dan dijangkakan pakej yang diberikan kepada Tekun ini boleh menangani sehingga 33,000 usahawan mikro. Jadi masih ada ruangnya. Portalnya bakal mula dibuka 12.01 malam ini insya-Allah secara dalam talian, kerana sebelum ini ramai yang sudah memohon melalui email dan juga menghubungi langsung. Kini portalnya mula dibuka. Persoalan yang kita akan tanya, kalau sudah mohon sebelum ini melalui email, apakah perlu lagi mengisi portal? Akan ditangani oleh CEO Tekun selepas kita berjeda seketika. Okey, saya ralit melihat soalan-soalan yang pada hemat saya Datuk walaupun soalannya berulang-ulang, setengahnya memerlukan sedikit kesabaran kepada penonton memahami apa yang telah kami bicarakan, dan saya cuma kesempatan di sini Datuk bersama dengan CEO Tekun. Saya kira persoalan-persoalan yang ditimbulkan setengahnya selepas rancangan ini akan dibantu oleh pegawai-pegawai PRO Tekun untuk menjawab di laman ini insya-Allah, kerana banyak soalan yang berulang dan setengahnya dalam kesempatan 8 minit yang berbaki ini kita akan tangani. Datuk, yang saya sebutkan tadi sebelum kita berehat, iaitu kalau mereka yang telah pun menghantar email permohonan sebelum penyediaan portal, dan Datuk menyatakan bahawa menjelang tengah malam ini mungkin besok akan ada portal, apakah perlu diisi semula portal ataupun memadai dengan email yang telah pun dihantar itu? So, memadai dengan email yang telah dihantar ataupun melalui Google yang sebelum ni. Kita tak nak nanti pinjaman bertindan. Pening juga. Jadi, Tekun ya. Permohonan banyak ni. Saya rasa sabar. Kita akan proses. Walaupun melalui email kita proses, Google proses, ataupun yang malam ni punya online portal portal. Datuk, ramai juga yang bertanya di Facebook live menyatakan bahawa kalau Ridwan misalnya, dia kata dia sudah hantar 5 hari dan mungkin dia belum mendapat apa-apa maklum balas. Apakah dia akan dimaklumkan gagal tidaknya permohonan dia dalam bentuk apa? Menerima email, SMS atau bagaimana? Kalau dia dah lulus kelulusan, kita akan hubungi melalui SMS maklum pada dia yang dia telah lulus. Lepas tu kita akan hubungi untuk proses seterusnya. Ya, jadi sudah pun ada prosedur itu. Kalau tidak pun boleh memanfaatkan talian hotline yang saya sebutkan tadi, boleh menyemak. Saya boleh bayangkan kerja kerasnya Tekun selepas rancangan ini. Tapi saya anggap ini merupakan mujahadah Tekun dan antara frontliner lah ni Datuk kan. Kalau kena bekerja musim-musim PKP ni, jadi pegawai Tekun pun sudah mengangguk-ngangguk ni. Kamera saja tak boleh beralih kepada mereka. Ramai sekali yang bertanyakan di Facebook dan soalan itu berulang-ulang, mengatakan bahawa dia dua kedudukan. Pernah meminjam dengan Tekun, apakah boleh dapat lagi package PKP 10,000 ini, dan termasuk juga soalan yang bertanyakan bahawa saya sedang meminjam Tekun, belum habis langsai bayaran, apakah boleh lagi memohon untuk PKP sepanjang tempoh PKP ini? Okey, pada usahawan Tekun yang sedia ada, dia layak untuk memohon yang pakej rangsangan ini. Bermakna nanti dia ada 2 akaun. Akaun lama dan akaun baru. Tapi dia kena bayar dua-dua akaun lah. Dia layak mohon. Ya, layak. Walaupun belum langsai pinjaman yang sebelumnya. Boleh. Okey. Ada satu lagi soalan yang spesifik. Dia mengatakan bahawa beliau telah pun menyerah permohonan sebelum tempoh PKP. Bukan package yang disediakan di bawah PKP. Adakah permohonan itu terbatal
ataupun dia hanya perlu tunggu kelulusan? Apa nasihat yang boleh Datuk berikan kepada Sebelum PKP, dia dah buat submission, belum ada maklum balas, adakah permohonan yang itu terbatal? Sebenarnya semasa PKP tu, kita ada luluskan permohonan yang lama. Okey. Proses itu masih berjalan. Yang lama. Jadi mungkin yang dia pun adalah tergolong daripada permohonannya yang lama. Kemungkinan dia mohon lebih daripada 10. Okey. Jadi itu package di luar daripada PKP. Ya. Tapi dia juga boleh memohon untuk 10,000 ini kalau dokumentasinya cukup. Ya, okey. Jadi banyak sekali yang telah pun kita tangani tadi. Termasuklah ni Al-Lapope ni, saya petiklah satu ya. Menjual nasi Arab secara dalam talian. Sebelum ini beroperasi di stol makanan dan belum ada lesen perniagaan. Adakah saya layak untuk memohon bantuan dari Tekun? Okey, ni dia bisnes online lah. Ya, online. Biasa online ni dia tak ada premis. Okey. Tak ada yang boleh kita pergi siasat tempat dia. Hanya boleh kita tengok dokumen dia. Okey. Dokumen dia dari segi account bank dia, transaction dia. Itu sebagai supporting dokumen lah kepada kita. Mana dia boleh mohon. Masih boleh memohon. Berdasarkan pada dokumen yang akan submit pada kita. Okey. Datuk tadi menggambarkan tentang bagaimana kelonggaran-kelonggaran yang ditawarkan oleh Tekun, khususnya dalam konteks PKP ini. Sebelum kita ke udara, saya sempat bersembang dengan Datuk dan saya berkongsi pemerhatian saya. Sekurang-kurangnya di sepanjang tempoh PKP ini saya menjangkakan tumbuhnya keusahawanan baru, kerana mungkin ramai yang duduk di rumah saja, jadi kesempatan itu macam-macam lah, khususnya dalam sektor makanan. Kerana saya melihat sendiri bagaimana umpama cendawan tumbuh, tiba-tiba di persekelilingan kita ramai saja yang menawarkan khidmat ini. Mereka mungkin baru saja bermula dalam tempoh seminggu, 2 minggu di sepanjang PKP ini. Apakah mereka ini juga mungkin boleh ditangani dalam kerangka yang ada ini, Datuk? Kalau dia baru, kita tengok dah dia punya keupayaan. Keupayaan untuk dia sama ada dia boleh bertahan lama ataupun dia berniaga untuk sementara waktu. Kalau memang dia berniaga untuk jangka masa yang panjang, kita boleh pertimbangkan. Jadi itu semua persoalan-persoalan harus ditangani lah. Dalam saya bayangkan Tekun pastinya akan mendapat pelbagai permohonan dan juga maklum balas yang perlu diberikan ya. Dan banyak lagi persoalan yang ditanyakan di sini, kebanyakannya merupakan pengulangan kepada beberapa jawapan yang telah pun Datuk berikan. Namun begitu saya kira ini kesempatan yang baik untuk anda memanfaatkan talian 0390598888, itu talian hotline ya. Dan talian itu akan semakin menghangat selepas rancangan ini. Saya ucapkan bersabar pegawai Tekun yang ada, kerana ini realitinya. Saya doakan besarlah pahala kepada petugas Tekun dan juga Datuk untuk menangani pelbagai persoalan yang timbul pada malam ini. Sebahagian telah pun kita tangani dan selebihnya itu tuan-tuan boleh memanfaatkan talian yang saya nyatakan tu. Datuk, untuk masa ke depan, selain daripada package yang disediakan ini dan juga 200 juta yang sedia ada, saya menggambarkan bahawa realiti keusahawanan juga mungkin akan berubah disebabkan oleh tabiat dan perilaku. Ini behavioral science ini. Selepas PKP ini akan banyak realiti baru yang kita bakal berdepan. Apa nasihat dan pesan Datuk kepada usahawan mikro kita? Saya pun berfikiran macam tu. Mungkin tengah usahawan PKP ni ada hikmah ya. Sebab dia berubah cara dia berniaga. Kalau dulu konvensional, sekarang dah gunakan online ya. Jadi PKP ni mungkin mengubah tabiat kita. Ya. Tak lihat pembeli, tak lihat penjual. Dua-dua. Jadi mungkin lepas ini peniaga pun dah berubah. Jadi ada hikmah dia. Terutama pada mereka yang duduk kat rumah, dia tak ada nak buat apa. Jadi dia berfikir macam-macam. Mungkin datang idea baru ke apa. Saya fikiran akan datang punya perniagaan mungkin dah berubah lepas PKP ni. Cottage industry, home base, saya kira ini semua akan tumbuh. Beberapa pointer besar yang harus kita kongsikan semula kepada penonton, Datuk. Kita cuba rumuskan dalam minit-minit berbaki ini. Yang pertama, telah pun diberikan peruntukan sebanyak 200 juta kepada Tekun yang harus disalurkan dan sasarannya untuk memanfaatkan 33,000 usahawan. Usahawan mikro dalam erti kata mereka yang mempunyai 5 pekerja ke bawah, dan juga sektor informal yang tidak rasmi, peniaga jalanan, pasar malam yang tidak mendaftar syarikat juga masih layak. Mereka boleh memohon atas kapasiti individu, tidak disyaratkan kepada perniagaan,
meluput SSM juga masih boleh memohon. Permohonannya kalau mereka yang sudah berada dalam database bertekun sekitar 5 hari bekerja, kalau belum mungkin 10 hari bekerja, dan portal bakal dibuka tengah malam ni. InsyaAllah. Mudah-mudahan besok boleh dimanfaatkan portal itu untuk mendapatkan pelbagai informasi. Selain daripada talian hotline 9059, saya ulang, 90598888. 30 saat Datuk, pesan kepada penonton kita ramai yang ni. Banyak soalan yang tidak dapat kita tangani malam ni. Okey, ini antara yang paling hangat ni Datuk. Kepada mereka yang kita tak boleh nak jawab, boleh hubungi ke kita punya hotline di pejabat. Kita ada hotline ada 10 line. Okey. Ada 6 orang yang menjawab. Kita boleh hubungi hotline kita. Jadi saya mungkin nak ambil kesempatan di hujung-hujung ni. Saya mengharapkan usahawan mikro terus tabah menghadapi tekanan dan cabaran ekonomi, dan gunakan masa PKP ni banyak masa untuk kita berfikir, untuk kita menyusun strategi apa yang kita akan lakukan lepas PKP. Dan mungkin kita boleh bangkit lebih cemerlang daripada sebelum PKP. Jadi akhir sekali saya ucapkan kepada usahawan selamat maju jaya, dan stay strong dan stay at home. Terima kasih Datuk. Bersama Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tekun, nasihat saya bersabar. InsyaAllah Tekun akan cuba menangani di dalam berita RTM itu beberapa persoalan yang kebanyakannya berulang-ulang. Dan terima kasih kerana kesabaran dan kesediaan anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam hibah. Stay at home.